want a little bit of peace and love. Peace and love. Peace and love. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum kami memulakan pembentangan, saya akan menceritakan serba sedikit tentang proses penyiapan tugasan PBL bagi kumpulan kami. Selepas mendengar taklimat tentang tugasan ini, kami membaca dan memahami soalan serta arahan tugasan yang telah disediakan. Lalu, kami membuat perbincangan dengan ahli kumpulan kami menerusi aplikasi WhatsApp bagi memudahkan segala perbincangan. Jadi hasil daripada perbincangan ini, kami sebulat suara memilih topik satu iaitu pengenalan kepada mikroekonomi dan kami memfokuskan kepada dua faktor pengeluaran iaitu pekerja yang dikenali sebagai buruh dan majikan iaitu usahawan. Lalu, kami membentuk satu tajuk besar iaitu impak COVID-19 terhadap pekerja dan majikan serta langkah bagi mengatasinya. Selepas itu, semua ahli kumpulan berbincang tentang persoalan dan beberapa elemen penting yang perlu ada di dalam PBL ini. Jadi, kami akan membentangkan beberapa persoalan berkaitan dengan tajuk kami iaitu yang pertama, isu-isu semasa berkaitan dengan pekerja dan majikan semasa COVID-19. Yang kedua, kesan yang dihadapi oleh para pekerja dan majikan pada musim pandemik ini. Yang ketiga, persediaan dan langkah yang boleh dibuat sebagai rakyat sekiranya pandemik ini berulang kembali. Akhir sekali, langkah yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk membantu rakyat yang terjejas sepanjang pandemik. Sumber ekonomi ialah satu barang fizikal yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Sumber ekonomi juga dikenali sebagai faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran terbagi kepada 4 iaitu tanah, buruh, modal dan usahawan. Keempat-empat elemen ini secara relatifnya bersifat kekurangan iaitu jumlahnya tidak mencukupi untuk menghasilkan output bagi memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Dalam tugas ini, kami akan mengkaji dua faktor pengeluaran yang terkesan akibat COVID-19, iaitu buruh dan usahawan. Buruh merupakan individu yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mental untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan, manakala usahawan pula bermaksud individu yang menggabungkan faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Antara isu yang berkaitan dengan buruh dan usahawan ialah, menurut berita Awani 2020, Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO menjangkakan krisis COVID-19 akan meningkatkan kadar pengangguran terutamanya dalam sektor perkhidmatan. Sebagai contohnya, dalam sektor perkhidmatan di Malaysia, syarikat penerbangan tambang murah AirAsia Berhad bakal menambahkan perkhidmatan seramai 111 kru kabin daripada 1,900 kru, 172 juruterbang dan 50 jurutera dalam usaha pengecilan operasi. Baiklah, isu semasa berkenaan kesan COVID-19 terhadap pekerja yang seterusnya ialah pekerja yang bekerja di dalam sektor pelancongan, mereka juga turut terjejas akibat COVID-19 ini. Buktinya, Presiden Persatuan Hotel Bajet Malaysia, Amy Suraya Hussein berkata jika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB terus berlanjutan sehingga akhir tahun ini tanpa sebarang bantuan daripada kerajaan, sekurang-kurangnya 40 hotel bajet di kawasan bandar utama negara akan ditutup dan menyebabkan kira-kira 2,000 pekerja diberhentikan. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa hampir semua pekerja dalam pelbagai sektor pekerjaan di Malaysia ini terjejas akibat COVID-19. Selain itu, terdapat juga ramai golongan usahawan yang terkesan dengan wabak COVID-19. Buktinya kita boleh lihat menerusi akhbar atas talian Metro, sebanyak 37,415 usahawan terpaksa gulung tikar sepanjang tempoh pandemik COVID-19 melanda negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi iaitu Tan Sri Noh Omar berkata, daripada jumlah itu, 26,007 adalah usahawan mikro, manakala 2,738 adalah perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. Oleh itu, daripada beberapa isu semasa ini, kita boleh lihat bahawa konflik yang dihadapi oleh usahawan semasa berlakunya COVID-19 ini sekaligus memberikan impak terhadap pekerja-pekerjanya. Perkara ini juga secara tidak langsung dapat memberikan kesan buruk terhadap ekonomi negara. COVID-19 merupakan sejenis virus yang telah tersebar di seluruh dunia. Virus ini telah memberikan kesan kepada seluruh warga dunia, terutamanya di dalam sektor ekonomi. Hari demi hari, kadar kes jangkitan wabak COVID-19 semakin meningkat di dalam negara sehingga memaksa kerajaan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan telah memaksa hampir seluruh sektor di dalam negara untuk tutup sepenuhnya sehingga mengakibatkan ramai pekerja dan perniagaan yang turut terjejas. Saya akan menerangkan kesan COVID-19 terhadap majikan. Yang pertama ialah majikan terpaksa menanggung kerugian akibat daripada pembawakan wabak yang berleluasa telah pun mengancam kesejahteraan serta ekonomi di negara Malaysia. Komuniti yang bekerja dalam sektor perkhidmatan amat terkesan, misalnya sektor makanan dan minuman. Pihak majikan terpaksa menanggung kerugian yang berlipat ganda apabila premis mereka perlu beroperasi bersesuaian dengan arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan bagi memutuskan penularan penyakit wabak tersebut. Kesannya, keuntungan mereka akan berkurang kerana kurangnya masa beroperasi. Ada juga sebahagian premis makanan dan minuman terpaksa tutup akibat tidak mematuhi prosedur operasi standard iaitu SOP. Kesan akhir sekali ialah pengurangan tawaran pekerjaan yang dibuka oleh majikan kerana kebanyakan majikan terpaksa mengurangkan pengambilan pekerja kerana kerugian yang mereka alami melebihi keuntungan. Ada antara premis yang terpaksa gulung tikar kerana terbeban dengan hutang dan akibat daripada kekurangan modal yang besar. Sebahagian majikan terpaksa memberhentikan pekerja mereka kerana tidak mampu membayar gaji. Sebahagiannya pula perlu menutup semula jawatan yang ditawarkan kepada orang awam kerana masalah kewangan yang dihadapi oleh premis terbabit. Antara impak COVID-19 terhadap para pekerja ialah kehilangan pekerjaan. Hal ini demikian kerana majikan terpaksa membuang pekerja kerana ingin mengurangkan kos, dan ada juga majikan yang gagal untuk bertahan kerana kos yang terpaksa ditanggung oleh syarikat amat tinggi untuk melakukan pengeluaran produk. Kehilangan pekerjaan bukanlah satu hal yang kecil, ianya melibatkan hilangnya punca pendapatan seseorang yang perlu menanggung tanggungan mereka dan komitmen yang mereka miliki. Seterusnya, kesihatan mental mereka pasti akan terjejas. Ini kerana terdapat banyak artikel dan perkongsian yang telah dikongsikan oleh para pekerja yang terjejas. Mereka meluahkan perasaan bahawa amat sedih dan bimbang kerana punca pendapatan utama mereka terputus akibat dibuang kerja tanpa notis semasa PKP. Perkara ini amatlah membimbangkan kerana ianya boleh membawa kepada risiko untuk mencederakan diri sendiri maupun orang sekeliling. Impak COVID-19 yang seterusnya terhadap para pekerja ialah jumlah pengangguran yang kian meningkat hari demi hari disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, di mana tujuan asalnya adalah untuk melandaikan kadar peningkatan kes harian baru COVID-19. Malah apa yang berlaku ialah peningkatan kadar pengangguran di dalam negara. Ini menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 telah membuat banyak perubahan besar terhadap negara sehingga menyebabkan kebimbangan banyak pihak. Oleh itu, apakah yang boleh dilakukan oleh rakyat untuk kekal bertahan dan apakah tindakan kerajaan untuk mengembalikan keadaan ini seperti sedia kala? Apabila pandemik bermula, pastinya ekonomi akan runtuh kerana pelbagai SOP dan peraturan yang ketat oleh kerajaan bagi mengekang wabak COVID-19. Oleh itu, kita kemungkinan besar akan diberhentikan kerja. Apabila kita diberhentikan kerja, pertama sekali, kita perlu mengawal emosi kita terlebih dahulu. Perasaan gusar dan panik adalah salah satu perkara biasa bagi manusia sekiranya berasa terancam seperti telur di hujung tanduk dengan kehilangan sumber pendapatan. Usah memikirkan perkara yang belum terjadi dan fokus kepada situasi semasa, sama ada melakukan perniagaan kecil-kecilan atau mencari sumber pendapatan sampingan sementara. Seterusnya, apabila kita diberhentikan kerja, kita masih bernasib baik kerana kita boleh memohon fail tuntutan permohonan skim insurans pekerjaan yang dikendalikan oleh Kementerian Sumber Manusia. Di bawah skim ini, kita akan ditawarkan bantuan seperti allowance mencari pekerjaan, allowance bekerja semula awal dan allowance pendapatan berkurangan. Selain itu, kita tidak perlu gusar dengan kehilangan pekerjaan baru-baru ini. Ini kerana zaman sekarang adalah zaman digital. Oleh itu, kita boleh mencari iklan-iklan jawatan kosong di laman portal pencarian pekerja seperti My Future Jobs, Jobstreet dan LinkedIn. Apabila kita sudah mendapat pekerjaan, kita seharusnya menyimpan duit kecemasan sebagai pelan perlindungan kita sekiranya berlaku kehilangan pendapatan dan bencana seperti wabak dan sebagainya. Apabila simpanan kecemasan kita ada, lebih mudah kita untuk membeli barang keperluan seperti makanan dan ubat-ubatan. Akhir sekali, sekiranya kita masih tidak dapat kerja yang kita pohon atau tidak dapat membuka perniagaan kecil atas talian, boleh juga untuk mencuba kegiatan gig ekonomis yang bermaksud satu sistem pasaran bebas di mana memberi majikan maupun pekerja bebas untuk menjalankan pekerjaan secara suka sama suka
atau waktu kerja yang fleksibel mengikut kemampuan dan atas usaha sendiri. Contoh gig ekonomi yang ada sekarang dan rancak di sekitar Lembah Kelang adalah perkhidmatan hantar makanan seperti Foodpanda, GrabFood dan Shopee Food. Sekarang saya akan membentangkan beberapa langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu rakyat yang terjejas sepanjang pandemik, terutamanya majikan dan pekerja di Malaysia. Dalam belanjawan 2021 yang lalu, kerajaan telah memperuntukkan RM322.5 bilion bagi meningkatkan peluang pekerjaan dan mengekalkan pekerjaan menerusi berbagai program dan inisiatif yang berkaitan. Salah satu program yang dijalankan ialah program insentif pengambilan pekerja, iaitu Penjana Kerjaya yang disasarkan memberi peluang pekerjaan kepada 300,000 pencari kerja. Pelaksanaan program tersebut juga merupakan usaha kerajaan memperkenalkan insentif pengambilan pekerja bagi membantu majikan yang terjejas. Yang seterusnya ialah pelaksanaan semula program subsidi, iaitu dikenali sebagai PSU, yang merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam membantu rakyat yang terjejas akibat COVID-19, terutama kepada majikan dan pekerja di Malaysia. PSU adalah bantuan yang sangat membantu perniagaan, terutamanya bagi kalangan perusahaan kecil dan sederhana, iaitu PKS, untuk menanggung gaji pekerja dan memperkemaskan aliran tunai syarikat selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. Dengan inisiatif ini, majikan dapat meneruskan operasi perniagaan mereka serta mengelakkan pekerja hilang pekerjaan dan punca pendapatan. Walaupun PSU tidak dapat menampung keseluruhan perniagaan yang terjejas akibat pandemik COVID-19, tetapi sekurang-kurangnya program ini membantu mengurangkan beban majikan demi kelangsungan hidup pekerja. Selain itu, antara langkah kerajaan untuk membantu rakyat yang terkesan akibat COVID-19, terutama sekali kepada majikan dan pekerja, adalah melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial, iaitu Perkeso. Inisiatif yang disediakan bertujuan untuk membantu majikan bagi meneruskan perniagaan yang kian merosot, seterusnya membantu pekerja serta menstabilkan semula ekonomi negara. Oleh itu, inisiatif yang dilaksanakan ini adalah sangat penting dan harus dimanfaatkan sepenuhnya dalam usaha memperkasakan masyarakat demi pembangunan ekonomi yang semakin mencabar kini. Kerajaan juga telah memperkenalkan bantuan moratorium dan pengeluaran KWSP di bawah skim Alisari atau Aisina untuk membantu rakyat hadapi cabaran COVID-19. Menurut pernyataan Menteri Kewangan Tengku Dato' Seri Zafrul, Tengku Abdul Aziz, Malaysia merupakan antara negara yang terawal di dunia yang memperkenalkan inisiatif sebegini. Walaupun pada mulanya tidak dapat sokongan oleh sesetengah masyarakat, tetapi hari demi hari, masyarakat mula menerima dan menyedari akan impak positif inisiatif ini dilaksanakan. Akhir sekali, kerajaan telah meluluskan pelaksanaan kadar gaji minimum yang baharu, iaitu RM1,500 sebulan pada 1 Mei yang lalu di seluruh negara. Tujuan pelaksanaan tersebut adalah bagi mengambil kira kos sara hidup kini yang kian meningkat, khususnya kepada golongan B40. Kesimpulannya, terdapat banyak langkah yang kerajaan laksanakan bagi membantu meringankan beban rakyat untuk menghadapi era yang mencabar kini, terutama sekali kepada majikan dan pekerja yang terjejas. Sebagai rakyat, kita harus memanfaatkan inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan dengan sebaiknya agar usaha ini dapat mengatasi masalah kemerosotan ekonomi negara kita kini. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 yang telah melanda negara kita meninggalkan banyak impak negatif terhadap negara kita. Wabak ini bukan sahaja mengganggu kesihatan seseorang individu, tetapi hampir melumpuk aktiviti ekonomi di sesebuah negara. Oleh itu, kita haruslah bersama-sama berganding bahu dan tenaga untuk mengembalikan keadaan negara kita seperti sedia kala. Oleh yang demikian itu, negara yang hebat perlukan rakyat yang hebat. Jadi, marilah kita bersama-sama membangunkan kembali keadaan di negara kita.